Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam slot bersama Icon. Cool! Biasa kita dengar sorakan tu dekat mana? Dekat stadium lah. Tapi bukan kita nak bawa pemain bola sepak. Kita nak bawa ikon pengadil antarabangsa. Siapakah mereka? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, pada hari ini kita bawakan kepada anda ikon pengadil antarabangsa iaitu Cikgu Yusri Muhammad dan Cikgu Suhaizi Syukri. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik. Biasa kalau kita tengok mereka berdua ni berada di tengah-tengah padang mengadili pertandingan bola sepak kan. Tapi hari ini nampak segak bergaya, siap pakai tie lagi. Tapi FIFA tu tidak ditinggalkan. Okey. Baik, saya sebagai peminat bola sepak ni sangat teruja lah hari ni kita dapat berjumpa dengan ikon pengadil antarabangsa sebab mereka ni paling famous sekali dalam padang. Okey, baik. Orang kata penonton-penonton kita pun ramai yang meminati sukan bola sepak ni dan di hadapan ni kita nampak ada orang kata kad merah, kad kuning. Macam biasa kena je atas padang. Okey, baik. Tapi sebelum kita nak bertanya berkaitan dengan pengadil ataupun bola sepak pada hari ni, kita nak berkenal terlebih dahululah. Kita nak pergi kepada Cikgu Suhaizi. Biasa orang panggil cikgu ke panggil ref? Dua-dua. Ada yang panggil cikgu, ada yang panggil ref. Ada juga anak murid pun panggil adik panggil ref. Oh, cikgu ada murid pun panggil ref juga. Dengan cikgu kawan pun dalam sekolah pun ada panggil ref. Ada panggil. Okey, baik cikgu. Kita nak tanyalah orang kata pengenalan diri cikgu terlebih dahulu kan. Biasa orang tengok atas padang je. Hari ni kita nak kenal tentang latar belakang cikgu. Silakan. Okey, nama saya Suhaizi bin Syukri. Saya berasal daripada Kedah, dilahirkan di Kedah dan saya bertugas sebagai guru di SK Datuk Wan Kemara di Changlun, Kedah. Baik, kita dapat tahu banyak orang Kedah rupanya kan. Tapi dapat sampai ke padang antarabangsa kan. Orang kata daripada Kok Diang ke pentas antarabangsa. Baik, kita dah tanya kepada Cikgu Yusri tentang latar belakang cikgu. Okey, Assalamualaikum Aiman. Alhamdulillah, saya Muhammad Yusri bin Muhammad, Cikgu Muhammad Yusri bin Muhammad daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Saya berasal ataupun lahir di Hospital Besar Kuala Lumpur. Kemudian membesar di Melaka, Alor Gajah. Saya anak yang keempat daripada 6 adik-beradik. Saya ada 5 lelaki dan seorang perempuan. Itulah saya punya sedikit. Okey. Yang menariknya pengadil antarabangsa yang kita bawakan kepada anda pada hari ini adalah merupakan seorang guru. Jadi kita nak tahulah, kita rasa teruja ni kan nak tanya apakah dia orang kata status pendidikan cikgu dan juga sebagai guru ni dah berapa lama sebagainya. Mungkin Cikgu Suhaizi boleh ceritakan? Saya berkhidmat sebagai guru lebih kurang 21 tahun dan berkelulusan diploma dan insyaAllah itu nak dalam continue ke degree dan sekarang ni sebagai seorang guru lah di sekolah rendah. Seronok lah kalau murid-murid kita kan. Kalau di sekolah tu sebagai guru mata pelajaran apa tu? Guru matematik. Ya. Wow. Macam-macam ikut apa yang diberikan oleh sekolah. Kadang dulu saya pernah mengajar moral. Pendidikan seni. Dan pernah sekali tu bahasa Inggeris pun pernah mengajar. Itu dia. Maklumlah jadi pengadil antarabangsa ni kena cakap orang putih. Baik, kita nak tanya kepada Cikgu Yusri. Maknanya cikgu status pendidikan dan sekarang sebagai guru apa? Saya lulusan Universiti Putra Malaysia. Bachelor Pendidikan Jasmani. Saya PJ EDC lah. Warga EDC. Okey. Kemudian saya sekarang mengajar saya posting di Sekolah Menengah Teknik Jasin tahun 2002. Kemudian tahun 2012 sehingga sekarang saya bekerja di Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Saya punya option pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan. So daripada dulu sampai ke sekarang saya mengajar pendidikan jasmani dan kesihatan. Tapi nak menjadi pengadil ni pastinya mempunyai kemahiran dalam bola sepak ni
dengan ilmu lah orang kata kan. Kalau tidak macam mana kita nak mengadili dalam pertandingan tersebut. Jadi daripada mana datangnya minat bola sepak tu sendiri, Ref? Minat bola sepak ni daripada saya kecil dulu. Masa tu ayah saya untuk penjawab Aiman lah, saya ni kembar. Saya ni kembar seorang lagi. Ya, lagi satu lepas tu saya dengan abang saya ni dan juga adik, selalunya ayah akan bawa pergi tengok bola di stadium. Hampir setiap masa tu tahun 90-an. Di mana di zaman kegemilangan Kedah, Haji Maddin tu. Memang setiap game Kedah di Stadium Rahman, ayah akan bawa pergi. Dari situ timbul minat main bola dan sampailah main bola untuk wakil sekolah. Tapi mana datang pengadil ni? Pengadil tu datangnya semasa di maktab. Sama ya, masa tu masih aktif di maktab, bermain mewakili maktab perguruan Tunku Bainun di Bukit Peladang, Pulau Pinang. Dan di situ ada, saya ingat lagi, pensyarah saya Tuan Haji Muhammad Ali Rahman. Sekarang dia dah bersara, dia dah pencen. Dia yang banyak mendorong di peringkat awalan. Dia hari-hari datang pujuk suruh ambil peperiksaan pengadil kerana beliau adalah bekas pengadil di peringkat Malaysia FM. Okey, dan dari situ sampailah satu masa tu untuk nak ambil exam mengadil pun dia yang tolong bayarkan dulu. Masya-Allah. Sebab masa tu kita tengah muda lagi main bola kan. Sampailah di situ dah lulus dan bila posting ke sekolah di Melaka, di SK Taman Bukit Rambai Melaka, di situlah berkembangnya. Disebabkan masa tu saya bawa murid untuk ke pertandingan MSSM bawah 12 dan ada seorang pengadil tu tak datang. Jadi di situ pengurusi teknik pada masa tu dia nak cari lah untuk nak berganti untuk jadi penolong pengadil ataupun dia kita bagi linesman. Dan di situ kawan saya cakap dia ada CJ pengadil. So dari situ saya mula memegang titik permulaan. Orang kata ni ref baru ni. Ni mesti hebat kan. Tapi orang kata sekarang ni dah sampai ke peringkat terbang. Kita nak tanya juga kepada Cikgu Yusri. Orang kata daripada mana datang minat bola sepak ni? Silakan. Terima kasih Aiman. Saya ni sejujurnya lah, saya ni bekas pemain bola sepak juga. Saya daripada sekolah rendah lagi saya dah wakil Melaka untuk main bola sepak MSSM. Jadi seangkatan dengan saya Syukur Adan lah. Jadi kemudian bila saya masuk ke U, masih lagi main bola. Kemudian first posting di Sekolah Menengah Teknik Jasin, sekarang dah tukar ke KV Jasin. Di situ masa tu sama situasi dengan Cikgu Suhairi tadi. Sukan bola sepak dimainkan secara bukan berpusat, dia bermain ikut zon. Jadi kerana kekangan pengadil pada masa itu, jadi saya dengan dibantu oleh Cikgu Abdul Manaf Dordin, ada lagi cikgu tu dekat KV Jasin, dia mempelawa saya untuk ikut dia bersama-sama buat game pada petang tu. Nak dijadikan cerita, petang tu alhamdulillah ada seorang lagi hamba Allah yang memang saya takkan lupa lah jasa dia sampai ke sekarang ni, iaitu Tuan Haji Kasim Kadibaca. Sekarang ni ketua unit di Jabatan Pengadil FM. Dia yang mempelawa saya untuk masuk join dunia pengadil ni. Walhal saya memang tak ada pun sebab saya pemain. Betul? Saya memang tak boleh dengan baju hitam waktu tu. Saya kata saya tak boleh. Dari situ saya bermula jadi pengadil. Itu titik nokta pertama kan. Pertama dan saya yakin mereka pun silap tengok juga kita pada hari ni kan. Moga Allah merahmati guru-guru kita. Itulah dia peranan guru kan untuk spark potensi murid-murid mereka sehingga menjadi pengadil antarabangsa. Mungkin sikit saya nak tanya lah. Saya nak tambah sikit. Tambah sikit lagi. Tuan Haji Kasim. Okey. Memang kami berdua datang daripada Melaka dan kami banyak meningkat lah di bawah tunjuk ajar Tuan Haji Kasim. Kadibaca ni. Masya-Allah. Dia yang banyak bantu kami bagi latihan, bagi tunjuk ajar, bagi kelas. Ingat lagi. Siang malam. Siang malam. Kami kan kelas untuk kami nak ambil ke national, untuk exam national tu. Hampir setiap malam. Di Jasin, ingat lagi. Silap kapur pun naik ke muka. Besar pengorbanan sebenarnya teknik Jasin tu. Dulu sekolah tu sendiri banyak membantu kami untuk naik sehingga sekarang ni. Masya-Allah. Inilah pengorbanan seorang guru. Dan kita nak tanya, siapa sebenarnya ikon bola sepak dalam sukan bola sepak ini yang digemari? Mungkin boleh cerita sikit. Sudah jadi pengadil ni kan? Pengadil ni saya lebih suka melihat, nak kata banyak si minat dari segi cara macam mana dia orang bermain. Nak kata betul-betul ikon tu memang banyak, saya pun
Tapi saya minat macam mana dia orang handle dalam padang, manage dalam padang dengan kawan-kawan, dengan skill. Nak kata ikon tu ramai sangat. Cikgu Yusri pula ada tak ikon yang mungkin kalau saya biasa bekerjasama ke? Kalau saya dah untuk pemain kalau pemain saya syukur Adan. Syukur. Even syukur tu kalau dari segi attitude dia sometimes dia macam agresif, tapi dia honestly dia humble. Dia easy to cooperate lah. Dia easy to cooperate dengan kita. Dan dia tahu masa bila, the correct time, dia tahu masa bila dia boleh take care player dia, take care kita sebagai kawan dia. Dia tahu lah masa tu. Sebab kalau kita tahu, biasa referee ni kadang-kadang player ni marah, player ni dia akan kata, "Ref, tak salah pun. Kenapa bagi kad ni kan?" Tapi muka ref steady kan. Itu dia. Jadi orang kata walau bagaimanapun hubungan dengan player tetap terjalin dengan baik. Betul ke? Betul. Kita bukan kita menganggap dia orang sebagai musuh lawan atau lawan. Kita sama-sama dalam padang. Kita kena respect sesama satu antara lain. Jadi kita nak tahu juga sebagai seorang pemain bertukar menjadi seorang pengadil. Awal jadi pengadil tu kan, apa ceritanya? Kita cerita lepas sini. Boleh cikgu? Boleh. Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Jangan tukar siaran, nanti kena kad merah nanti. Kembali selepas ini bersama Ikon Didik TV KPM. Bersama saya Mas Sufian Azman dalam slot bersama Ikon. Kita bawakan pada anda pada hari ini Ikon pengadil antarabangsa, pengadil bola sepak lah kan. Okey, baik. Kita dah dengar dah tadi kisah bila mana cikgu sendiri diberi peluang ataupun diberi galakan oleh guru yang mana berada di Melaka tadi Okey, kita nak dengar juga ceritakan orang kata langkah awal ataupun bagaimana bermulanya penglibatan sebagai seorang pengadil bola sepak ni. Silakan. Langkah awal, macam saya cakap tadi, langkah awal tu bila saya buat game di peringkat MSSF, peringkat negeri. Contohnya macam saya di kawasan Tanjung di Melaka, macam Yusri di Jasin. Di situ. Bila dilantik, bila dah nampak saya dah dilantik oleh pengurusi pengadil MSSM di Melaka pada masa tu, Cikgu Mat Zahari. Cikgu Mat Zahari. Cikgu Mat Zahari. Lepas tu bila dilantik sebagai dalam buat game di peringkat kawasan lah. Di situ setiap tahun, saban tahun kami akan dipilih untuk pergi ke peringkat kebangsaan untuk pertandingan MSSM. Dan daripada situlah banyak belajar macam mana kita nak handle game apa semua. Dan lepas game kita ada penilai yang dipanggil penilai pengadil yang akan menegur kita atau memberi tunjuk ajar jika ada kelemahan apa semua lah. Tapi masa tu banyaklah kelemahan kan. Masa di awal baru mula. Itu di peringkat MSSM. Dan di peringkat negeri pula macam yang tadi yang disebut, Pegawai Pembangunan Pengadil Tuan Haji Kasim Kadir Baca, dia lah banyak yang membantu. Dan sampai sekarang pun dia di ketua jabatan di unit pengadil di FM. Sampai sekarang pun masih still lah belajar sampailah bila kan. Cikgu Yusri pula melalui perjalanan yang sama juga ke dengan Cikgu Saizi? Terima kasih Aiman. Saya dengan izin Allah sebenarnya kami berdua ni daripada tempat yang sama. Kami ni kalau lahir tu tempat yang sama. Kemudian kami banyak belajar daripada MSSM. Kami banyak belajar daripada FAM. Daripada MSSM sendiri pun macam mana yang disebut oleh Cikgu Saizi tadi, Cikgu Ahmad Zahari Issa selaku pengurusi pengadil pendidikan negeri Melaka pada masa itu telah beri kami peluang dan ruang untuk mengadili perlawanan-perlawanan di peringkat negeri, anjuran sekolah. Jadi banyaklah game-game sekolah yang dah banyak kami buat. Kemudian diikuti pula dengan PPP ataupun pengurusi pengadil negeri iaitu Tuan Haji Kasim.
ketika itu memberi kami peluang pula untuk mengadili perlawanan-perlawanan di luar daripada KPM. Maknanya game-game DON, kalau dulu ada DON, kemudian ada Parlimen, game yang lebih mencabar yang di luar kotak daripada KPM. Maknanya melibatkan orang-orang yang lebih matured. Naik lagi. Daripada setapak ke setapak. Kemudian daripada situlah kami belajar bagaimana untuk mengadili dan mengawal pemain-pemain di atas padang. Macam mana yang Cikgu Suhairi maklumkan tadi, kesilapan. Yes. Sampai ke sekarang pun kami ada melakukan kesilapan. Memang kami akan tapi cuma ialah kami cuba kurangkan kesilapan tu. Kami cuba kurangkan kerana pengadil ni jika dia melakukan satu kesilapan dan dia ada kesan kepada keputusan perlawanan, itulah yang kita akan tenang. Itu adalah titik hitam lah. Tapi sebutkan tadi daerah, lepas tu negeri. Tapi yang dekat baju tu dia ada tulis FIFA. Yang tu kita rasa macam nak tahu sangat tu. Macam mana boleh ditawarkan sebagai pengadil FIFA ni? Bukan kecil-kecil tau FIFA ni. Mungkin cikgu boleh ceritakan, Cikgu Suhairi dulu. Itu dia. Macam mana ditawar tu. FIFA Okey, selepas daripada dah lulus menjadi pengadil kebangsaan, saya ingat pada tahun 2007, dan selepas tu barulah daripada FAM akan melantik akan memberi lantikan game bermula daripada peringkat saya tak ingat Piala Belia, KPM, Belia dan Piala Presiden. Okey, lebih kurang setahun 2 tahun banyaklah. Tapi masa tu saya akan kadang-kadang akan buat di tiup di tengah padang sebagai referee, dan kadang-kadang akan berada di sebagai penolong pengadil, pegang bendera ni. Ya, hanya biasa satu padang sekali tak? Biasa. Biasa juga Ada selalu. Ada tu tak. Tapi kadang-kadang dia pergi tempat lain, saya pergi tempat lain. Masa tu. And then lepas tu barulah dalam 2-3 tahun dia akan naik lagi. Setiap tahun sebab tu dia akan naik, dipanggil naik kategori daripada C jadi B. B. Saya ingat daripada 2010 tu saya masih lagi buat penolong pengadil di peringkat Piala Premier, Liga Premier. Dan ketua unit pada masa tu Tuan Haji Kenel Kamarudin. Ya. Dia mungkin melihat satu dia cuba bagi peluang untuk sebagai pengadil di tengah padang pula. Dan selepas pada tu kami pergi ke Sukma. Kita pergi Sukma 2010. Sukma Melaka. Betul. Okey. Dan lepas Sukma tu barulah terus saya pun terus fokus pada pengadil di tengah padang. Di tengah padang. Macam cikgu tengah padang dan Cikgu Yusri pengadil garisan tepi padang. Di garisan tepi. Di garisan tepi. Itu susah tu. Tengok sama ada offside ataupun tidak. Cikgu Yusri mungkin ada nak sambung sikit tentang FIFA tadi? Betul. Jujurnya masa kami dapat pelawaan, dia sebenarnya bukan lebih kepada pelawaan. Pertama, rezeki Allah. Itu yang paling penting sekali kita kena ingat. Kemudian saya tak dipelawa pun. Saya ingat lagi masa yang macam Cikgu Suhairi maklumkan tadi, Sukma. Sebelum Sukma tu saya terlibat dengan kejohanan antara teknik dan vokasional di Batu Pahat. Kemudian saya dapat panggilan, saya diminta untuk datang bersama-sama menyertai ujian kecergasan untuk pengadil-pengadil Sukma tahun 2010 di Melaka. Jadi saya daripada kejohanan vokal di Batu Pahat, saya pergi ke Melaka, join fitness tu. Dalam fitness tu pula dengan izin Allah, saya menggantikan 2 orang pengadil yang tak dapat meneruskan ujian kecergasan tu atas faktor kesihatan. Jadi dari situ pada masa tu ketua unit pengadil iaitu Tuan Haji Kenal Kamarudin Syakari, dia nampak kami. Daripada situ juga dia nampak kami dan dia nampak kami punya kebolehan berbeza. Macam Cikgu Suhairi, kebolehan dia di atas padang. Macam saya punya kebolehan dia nampak di tepi padang. Satu. Yang kedua, di Malaysia ni kita punya kuota untuk pengadil dan penolong pengadil FIFA ni ada had. Contohnya macam sekarang ni pengadil FIFA kita ada 6, penolong pengadil FIFA kita ada 8. Jadi kuota-kuota tu dia terpaksa insert. Jadi bila insert tu dengan kehadiran kami pada waktu tu, dia nampak macam
So ada potensi Ada diorang ni, potensi. ada potensi diorang ni. Dengan izin Allah kami pun dicuba terlebih dahulu. Wah. Kami dicuba tahun 2010 dulu, kami dicuba di Sukma, sebab Sukma ni adalah satu tempat ataupun wadah platform untuk pengadil baru macam kami ni untuk dicuba, dinilai adakah boleh atau tidak untuk pergi ke peringkat yang seterusnya. Yes. Okey, baik. Kita nak tahu juga sebagai seorang pengadil ni nampak je muka bengis dekat atas padang. Tapi kita nak tahu bagaimana rutin harian sebagai seorang guru tu nak bagi masa pula jadi pengadil ni. Siapa nak cakap dulu? Cikgu Syazri. Cikgu Syazri dulu. Nak cerita dulu. Okey. Silakan. Rutin sejujurnya saya disiplin lah. Saya kena disiplinkan diri saya. Suka tak suka, saya kena disiplinkan diri saya. Kalau dulu zaman bujang, masa untuk training dan masa untuk bekerja ni fix dah, senang dah. Kerja 7.25 ada dekat sekolah, kemudian pukul 3 petang habis, kemudian petang training. Kemudian bila dah berkeluarga, dah ada anak, masa training tu dia dah jadi berbeza, sangat berbeza. Dah tak boleh lagi dah nak kata hari ni aku kena training, contoh hari ni kena training sekian. Tak boleh. So bila dah berkelamin ni, bila dah berkeluarga ni, masa training tu sometimes dia jadi petang, kadang-kadang malam, kadang-kadang awal pagi. Kena tengok pada suasana tu. Bagaimana dengan keluarga pula? Cikgu Syazri. Keluarga alhamdulillah setakat ni diorang amat-amat memahami. Isteri saya Jadi cikgu lagi, pengadil lagi, seorang suami dan ayah juga. Anak-anak pun memahami. Anak-anak kiranya isteri lah banyak bantu uruskan anak-anak. Betul. Jika saya Tanpa ni, Wallahu Akbar. Yelah, kena tinggal lah tu. tinggal. Isteri adalah warrior untuk kami. Sampaikan. Dialah yang macam wife saya ni, Dr. Dina Swaiti, dia memang Yelah, kalau pergi ke luar negara, terpaksa tinggalkan keluarga berhari-hari. Kadang-kadang berminggu. Mungkin kan? Kadang-kadang paling lama 3 minggu kan. Ni sebulan. saya bulan man. Jadi itu dia, orang kata bukan setakat orang kata duduk kita nampak atas padang je. Tapi rupanya seorang ayah yang misani gitu. Okey, kita nak berehat seketika. Baik para penonton sekalian, lepas ni kita nak tengok apa pencapaian tertinggi. Sebab nampak belakang ni macam dah ada 2-3 piala dah ni. Kita nak tanya selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Icon. Dalam slot bersama Icon. Yang menariknya pada hari ini kita bawakan kepada anda Icon pengadil antarabangsa, yang mana kalau kita tengok perlawanan bola sepak di antara negara-negara di peringkat dunia kan, inilah pengadil dia. Okey, dan hari ini beruntung tahu saya dapat jumpa dengan mereka, dan kita nak tanyalah depan meja ni dah sampai tak muat dah meja ni nak bubuh piala. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit apa di antara piala-piala yang pernah dirangkul semasa menjadi pengadil tu. Dipersilakan cikgu. Kita nak tanya daripada sinilah cikgu. Daripada sini ni yang besar ni apa dia cikgu? Yusri. Cikgu Yusri. Alhamdulillah dengan izin Allah, tahun 2017 saya telah dinobatkan sebagai penolong pengadil terbaik untuk ASEAN ataupun AFF Aiman. Tepuk sikit. Allah Akbar. Dengan izin Allah. Kemudian pada tahun lepas FAM juga telah mengangkat saya sebagai penolong pengadil terbaik untuk peringkat kebangsaan. Ada yang yang mana cikgu? Yang ni belakang. Kita angkat sikit cikgu. Itu dia. Ini tahun lepas cikgu. Ini tahun lepas. Ya, tahun lepas. Okey, ni sekali lagi cikgu untuk apa ni? Ini adalah pengiktirafan untuk penolong pengadil terbaik kebangsaan tahun 2020. Ya. Baik cikgu. Kemudian yang belakang tu ASEAN tadilah. Okey, yang ni ASEAN. Yang tu ASEAN. Beratnya cikgu. Beratnya. Ni penonton kita nak tengok. Bukan senang tak nak bawa kat sini. Okey, ini anugerah untuk pengadil peringkat ASEAN. Ya, saya penolong pengadil terbaik ASEAN. Itu dia. Dan waktu itu di kalangan pengadil-pengadil seluruh ASEAN. Ada berapa negara ASEAN kita? Banyak tu cikgu. Ya, saya. Baik, tahniah kita ucapkan cikgu. Okey, cikgu boleh cerita lagi cikgu di antara anugerah-anugerah lain? Tahun 2015 tapi cari media tak jumpa, memang minta maaf. Cari media tak jumpa. Dah cerita banyak tu cikgu 2015 saya bertugas sebagai pengadil untuk ASEAN Cup di Australia. Pun tak dekat sini. Kemudian 2019 ASEAN Cup yang ni. Yang ni ASEAN Cup cikgu ni 2019. Untungnya saya dapat pegang. Okey cikgu, yang ni piala apa cikgu? Yang ni Piala Asia tahun 2019. Okey. Kemudian yang
pada saya paling tinggi yang saya pernah capai yang itulah, yang FIFA tu, yang kecil itulah. Yang kecil ni cikgu? Okey, boleh saya angkat cikgu Boleh man. Alright. Yang ni cikgu? Yang itu kan. Wah, uish, kecil tapi berat cikgu. Ini apa cikgu? Ini adalah kejohanan remaja dunia. Remaja dunia. Piala dunia remaja, Piala dunia remaja. Wow, Piala dunia remaja yang dibuat di Chile, Santiago pada tahun 2015. Di antara negara yang terlibat cikgu? Brazil ada tu. Banyak negara cikgu. Saya bertugas waktu tu dengan saya punya trio lah, saudara Amirul Izwan bin Yaakob daripada Perak dan juga saudara Azman Ismail daripada Pahang. Kami bertiga alhamdulillah terpilih untuk pergi berkampung selama sebulan di situlah. Perlawanan akhir ni, sebelum tu cikgu, perlawanan akhir ni bila ni cikgu? Ini 2021 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Ya, kami bertugas untuk perlawanan akhir melibatkan Kuala Lumpur City dengan Johor Darul Takzim. Wow, mungkin cikgu boleh cerita sikit pengalaman waktu jadi pengadil di peringkat antarabangsa ni dengan badan-badannya besar tu cikgu boleh cerita sikit? Ya, ikutkan fizikal kita ni anak Melayu kan. Sederhana je cikgu sederhana ni kan, orang Malaysia ni kan. Tapi kita cuba buat yang terbaik lah, Man. Cuba macam mana kita nak berinteraksi dengan pemain daripada luar ni. Dengan badan kadang-kadang tinggi, terpaksa kena melihat macam ni. Tengok macam ni cikgu? Ya, tapi kalau boleh kita jangan terlalu dekat. Bila kita dekat nampak kita ni terlalu ada jarak. So bila kita apa-apa kita nak bagi menegur apa-apa hal, kita cuba jarakkan pengalaman. Cikgu, kita nak tanya ni pengalaman manis orang kata ketika mana menjadi pengadil ataupun pengalaman pahit ke kan ketika menjadi pengadil. Kita nak tanya kepada Cikgu Yusri dulu boleh? Betul yang di luar jangka ni 90 minit ni kan. Cikgu boleh ceritakan? Macam apa yang pernah saya alami sendirilah. Kami pernah bertugas di suhu yang sangat rendah, kami pernah bertugas di altitude yang tinggi, jadi kesukaran untuk bernafas, kemudian kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ketika itu. Kemudian ada juga masanya kami bertugas ketika itu pada bulan puasa, pada bulan Ramadan. Ya. Saya ingat lagi ada 2 kejohanan, satu di Myanmar, kami bertugas pada pukul 3 petang dan habis pada pukul 5 petang. Kemudian di sana maghrib pukul 6.30 petang. Jadi masa pukul 5 ke 6.30 tu Allahu Akbar, memang cabaran lah. Kemudian ada satu lagi tu di Jepun. Kami bertugas di sana. Kick off pada waktu tu ialah pukul 7 petang di masa sana lah. Kemudian waktu berbuka 7.02 petang. Waktu tu tengah game tu. Masa tu game dah berlangsung. Jadi apa yang boleh saya buat ialah saya masukkan kurma dalam poket seluar saya. Betul cikgu? Betul. Itu saja yang ada. Sebab kita kan tak boleh melengahkan waktu berbuka. jadi cikgu berbuka tengah padang. Saya berbuka di atas padang. Jadi bila masuk waktu berbuka dengan bantuan communication system yang ada, saya maklumkan pada sahabat saya, Amirul dah waktu berbuka. Saya pesan dengan kawan saya satu lagi, Azman dah berbuka puasa. Jadi kita akan keluarkan sikit perlahan-lahan masuk dalam poket. Kemudian sahabat saya tu Amirul bila dia dah berbuka, kurma yang dia makan tu adalah sepian sikit termasuk dalam whistle. Jadi bila dia bunyikan whistle tu, bunyi dia macam ada ada something yang dia macam terkeluar macam itu. Itu pengalaman pada kami. Memang kalau kita jumpa dia memang ingat lagi kurma yang hang makan tu. Ingat gila. Okey cikgu. Tadi Cikgu Yusri ada sebutkan tentang di suhu yang panas dan di suhu yang sejuk. Cikgu boleh cerita sikit tak pengalaman tu? Di bulan puasa saya tak ada pengalaman untuk game di luar. Tetapi suhu saya ada pengalaman lah. Iaitu di mana 2017 under 16 bawah 16 AFC di Riyadh. Masa tu Riyadh suhu lebih kurang bulan berapa saya tak ingat lah. Tapi suhu dia 45-47 darjah Celsius. Panas lah. Wow. Dan game lebih kurang pukul 4 petang. Pukul 4 petang. Ui, Masya Allah. Walaupun game ni bawah 16 main, tapi laju. Jadi masa dalam padang tu saya rasa memang dah penat dah. Pakai yang masa tu pula pakai baju warna hitam. Macam ni lah. Macam ni? Yang patut dipakai kan. Warna hitam. Memang dia menyerap apa lah. Dan saya ingat saya dah berlari tu lebih kurang main masa 45 minit. Saya rasa dah lebih kurang
40 minit dah. Tenaga yang saya berlari. Lepas ni bila saya lihat jam, baru 20 minit. Macam nak menangis lah hati. Aduh, lama panjang lagi ni, panjang lagi. Then, lepas habis saja first half tu, masuk bilik, buka baju semua. Panas sangat. Minum 2 botol baring dulu. Asal macam tak nak keluar untuk nak buat, untuk Next second half tu. Second half. Itu pengalaman. Dan satu lagi, Tapi musim sejuk pula, macam mana pakai sejuk sweater ke tu, cikgu? satu lagi di Tajikistan. Masa tu 2000 berapa 13, 14. 14. Masa tu cuaca lebih kurang negatif 15. Macam mana? Kita di Malaysia tak ada salji. Tiba-tiba pergi buat ke sana dalam suhu negatif 15. Negatif 15. Masa tu pakai baju dalam, baju tight dalam ni. Yang ini dengan panjang dan juga baju uniform ya. Dia pakai tight, pakai seluar pendek. Sejuk. Memang sejuk. Kawan saya sampai bengkak telinga ni, merah ni. Sampai doktor cakap lagi 2 hari kalau bengkak kekal macam ni, terpaksa kena buat satu lah. Potong gunting mana bahagian yang mana yang tak ni kan, yang tak surut dia punya bengkak tu. Itu pengalaman. Kita pernah tengok juga ada video tu yang mana pengadil kena kejar anjing. Dalam padang tu ada ke cikgu? Ke memang cikgu yang kena kejar? Cikgu Sri bercakap kot. Dia tahu saya dengan dia. Cikgu ke? Tapi tak kena kejar patut dia tepuk cikgu tu. Cerita sikit cikgu. Sikit je kita nak dengar. Sama lah. Itulah. Saya ni game kami di laut tu lah. Game tengah on kan. Tiba-tiba saya minta dia berhentikan game tu lah. So dengan bantuan alat bendera yang saya pegang tu, ada vibrate di tangan ni, saya tekan. Dia tanya saya kenapa? Saya kata belakang ada anjing. Dia berhentikan game. Sebab apa saya nampak dia makin lama makin ke dalam. Saya dah ke depan, ke depan. Lepas tu dia tanya kenapa? Kat belakang ada anjing. Belakang ada anjing. Belakang ada anjing. Lepas saya stopkan game, minta security keluarkan. Halau anjing tu pergi keluar baru dan mulakan semula. Itu pengalaman. Itu dia. Baiklah, kita rasa macam inilah di sebalik tabir sebagai seorang ikon pengadil antarabangsa. Dah lah duduk tempat orang, kena macam tu pula. Okey, baik para penonton sekalian, banyak lagi perkara menarik yang akan kita tanya dengan ikon pengadil antarabangsa kita. Tapi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama ikon. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam bersama ikon. Hari ini kita bawa ikon pengadil antarabangsa. Kita rasa bangga hari-hari kita tengok bola kan. Jadi inilah pengadil yang duduk atas padang tu mengharumkan nama negara. Baik, cikgu. Orang kata bukan senang bila mana kita dah jadi cikgu ni, kemudian nak keluar pula untuk program-program ataupun menjadi pengadil terutamanya di dalam negara dan juga di luar negara. Bagaimana kerjasama dengan pihak pentadbir sekolah terutamanya guru besar lah kan? Silakan cikgu. Okey, saya bersyukur alhamdulillah kerana pentadbir amat memahami dan kerjasama yang diberikan begitu erat dan guru besar iaitu Cikgu Muhammad Nizam Saidin dan juga pentadbir yang lain, penekanan satu, penekanan kurikulum, halaman murid, memahami dan juga memberi galakan yang positif atas apa yang pelibatan saya ni. Dan tanpa mereka kan. Dan kadang-kadang saya juga minta nasihat kepada guru besar Cikgu Mat Nizam ni. Atau jika saya ada apa-apa, kadang-kadang saya ada tekanan ke nak pergi game. Kerana dia banyak bagi nasihat ya. Dia pun mesti minat bola tu. Dia pun minat bola. Ya. Kan. Jadi kadang dia banyak bagi nasihat macam mana kita nak saya rasa dia pun sedang menonton kita pada hari ini ni. Terima kasih cikgu. Baik, Cikgu Yusri. Sukan paling digemari oleh murid-murid di sekolah kita yakin sekali adalah bola sepak. Orang kata kadang waktu rehat pun main bola juga. Betul. Kan murid-murid kita. Jadi mungkin ada sedikit pandangan ataupun nasihat, komen berkaitan dengan prestasi atlet sukan bola sepak di sekolah ni cikgu. Okey Aiman, terima kasih. Sebelum tu saya pun nak ucapkan terima kasih jugalah kepada BPLTB, Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknik Vocational, Tuan Haji Fauzi, bekas pengetua saya di Teknik Jasin dulu, kemudian Cik Azmi, pengetua di Teknik Kuantan sekarang, kemudian sekarang ni Tuan Haji Hanafi bin Hussein,
Puan Zanara Atukirin, mereka semua ada tulang belakang pentadbir-pentadbir yang sehingga sekarang membantu untuk kami, untuk saya bergerak aktif sebagai seorang pengadil FIFA. Kemudian berbalik pada soalan tu, sebenarnya bola sepak ni adalah salah satu daripada sukan yang teras pelan pendidikan. Pelan pendidikan. Kemenjadian pelajar pertama sekali melalui bola sepak ni sendiri, pelajar tu pertama sekali sihat, aktif. Kedua, dia juga dapat memberi ataupun membentuk sahsiah dan juga kepribadian pelajar itu sendiri. Macam mana kita nak membentuk dia dari segi aspek sahsiah, disiplin. Macam saya sendiri. Saya bukannya jurulatih. Saya bukan jurulatih, Man. Saya punya background saya pemain. Saya memang tak boleh ataupun memang saya tak ada lesen untuk jurulatih. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah tahun lepas masa saya melatih pelajar sekolah saya, kami jadi johan daerah. Yes, apa yang saya ada ialah apa yang saya dapat daripada program FIFA sebelum ni, melalui saya punya program fitness, kecergasan. Saya applykan untuk pelajar. Dari situ saya applykan untuk pelajar. Okay, now kalau you nak main bola, you kena ada fitness. Cikgu sebut tentang kemenjadian tadi juga. Saya yakin depan TV ni ada ibu bapa yang sedang menonton kita. Jadi ada setengah ibu bapa, mungkin segelintir lah kita sebutkan ibu bapa yang merasakan sukan ni sebagai satu perkara yang buang masa. Sedangkan kita yakin bahawa sukan ni adalah satu proses kemenjadian murid-murid itu sendiri. Mungkin Cikgu Suhaizi nak komen sikit? Saya ulang balik apa Cikgu Yusri bagi sebut tadi. Dalam pelan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 2013-2025, salah satu ialah kemenjadian dari segi pada co-curriculum. Di situ tidak hanya tertumpu kepada akademik semata-mata. Okey, kita kalau boleh kita nak elakkan murid ni hanya menjadi ulat buku. Duduk kat rumah tengok buku. Jadi kat situ dia hanya berkembang di sebelah pihak saja. Tak seimbang dia punya perkembangan. Sebab tu digalakkan bersukan. Kepada ibu bapa pun, kalau anak-anak tu nak pergi bersukan, kalau boleh bagi galakan, beri galakan supaya akademik dan juga sukan ni seimbang. Sebab apa? Kan? Di situ kalau lihat di mana kesan dia kepada murid-murid kita kan, ni dia tidak hanya dia lebih aktif. Cuma dari bahasa yang sama kena pantau. Pantau. Yes, academic first. Tetapi dalam masa yang sama kita kena ada jasmani juga pada pelajar tu. Biar dia seimbang, bagi pelajar tu rasa macam enjoy. Okey. Cikgu, bila saya pegang je piala ni, saya rasa ini bukan calang-calang orang boleh dapat piala sebesar ini. Jadi cikgu adalah merupakan di antara bintang yang menyinar negara Malaysia ni. Cikgu cerita sikitlah apa resepi yang boleh menyebabkan cikgu berjaya sehingga ke tahap ini, cikgu. Ini bukan resepi masak-masak je. Ni resepi kejayaan. Silakan cikgu. Saya berdoa ialah Aiman. Saya berdoa supaya Allah pemudahkan setiap kali urusan saya di atas muka padang, ketika saya nak buat urusan di padang, berdetain dengan orang selama 90 minit. Resepi saya tak ada, Man. Saya hanya berbekalkan kepada apa yang saya ada. Saya hanya memohon pada Allah setiap kali saya bertugas, saya dikurangkan melakukan kesilapan. Kemudian apa yang saya boleh buat ialah saya prepare diri saya dari segi mental, saya prepare diri saya daripada segi fizikal, saya prepare dari segi segala-galanya, Aiman. Macam saya kena setting betul-betul. Macam mana saya berhadapan dengan para pelajar, macam itu juga saya akan buat benda yang sama macam mana saya berhadapan dengan pelajar. Walaupun kita dah berbekalkan ilmu yang cukup, pengalaman yang banyak, akhir sekali kita tetap bergantung dengan Allah. Okey. Baik, Cikgu Suhaizi nak tambah sikit resepi kejayaan sehingga ke tahap ni. Kejayaan tu ada pepatah, hard work make a dream work. Maksudnya kita kena rajin lah, kena rajin berusaha, kerja keras. Sebab apa, ada kisahnya, Man. Sebab saya pun pernah injured, dia mengalami kecederaan, tapi macam mana untuk saya kembali comeback untuk continue sebagai pengadil. Jadi itu je hard work, kerja keras. Itu resipi dia. Maknanya kejayaan itu bukan datang begitu saja. Dia datang daripada kerja keras kita sendiri. Mungkin cikgu, penonton-penonton kita, murid-murid kita ni ada dekat depan kita ni yang dah terinspirasi nak jadi pengadil antarabangsa ni. Mungkin ada nasihat daripada cikgu kepada murid-murid dan penonton-penonton kita. Silakan Cikgu Suhaizi.
kepada murid-murid semua yang berminat, but tidak ramai yang nak menceburi dari bidang kepengadilan. Dan kalau kepolisian juga memberi peluang yang luas kepada siapa yang berminat, especially kepada yang masih muda, ya, murid-murid yang lepas pada sekolah menengah tu, kalau boleh banyak peluang dari segi kita boleh membentuk diri kita, sasiah kita, disiplin kita, ya, dan juga kita dah boleh pergi melihat culture tempat orang macam mana, apa semua. Okey. Mungkin Cikgu Yusri, nasihat kepada murid-murid kita yang nak mengikut jejak langkah Cikgu Yusri. Disiplin. Disiplin. InsyaAllah dengan disiplin, dengan izin Allah, disiplin tu akan membuatkan kita lebih teratur. Dengan disiplin juga akan membuatkan kita lebih bersistematik. Tanpa disiplin, tanpa sistematik, tanpa peraturan yang betul, kita takkan berada dekat mana yang kita nak ada sekarang ni. Itu dia pokok pangkal dia, kita kena berdisiplin dalam kita nak menggapai kejayaan, sebab nama pun pengadil. Kita kena jadi seorang yang adil dan juga seorang yang amanah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Cikgu Yusri dan Cikgu Suhaizi. Buntung saya rasa macam nak tukar boot sekarang, nak main bola pula lepas ni kan. Okey, baik. Dan kepada para penonton sekalian, asah bakat anda supaya anda menjadi seorang bintang suatu hari nanti. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua bintang kita. Terima kasih kepada para penonton kita. Kita jumpa lagi dalam bersama Ikon Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.